Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan belajar subjek matematik. Pelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir ini murid dapat menyelesaikan ayat matematik tambah melibatkan dua nombor, hasil tambah dalam nilai 10,000. Okey, yang kedua, murid-murid dapat menyelesaikan ayat matematik tambah yang melibatkan tiga nombor, hasil tambah dalam lingkungan 10,000. Okey, sekelas sebelum ni kita dah masuk topik ni yang melibatkan dua nombor. Kita dah go through, cuma cikgu akan ulang beberapa soalan sahaja. Okey, kita teruskan. Okey, baiklah. Soalan pertama adalah yang ni cikgu sambung daripada hari tu ya. 3,215 tambah 1,997. Okey, yang pertama kita guna cara bentuk lazim. Okey, untuk bentuk lazim ni macam biasa kita menggunakan okey, kita menggunakan bentuk lazim. Pastikan nilai besar puluh, ratus, 9,000 ni berada selari. Okey, 7 tambah 5, 12, 2 di bawah, 1 di atas. 9 adalah pelengkap 9 dan 1 adalah pelengkap 10. Ada 10 tambah 1, 11, 1 di bawah, 1 di atas. Okey, so kita cari dulu pelengkap 10, iaitu 9 dengan 1. Okey, 9 tambah 1, 10 tambah 2, 12, 2 di bawah, 1 di atas. 3 tambah 1, 4 tambah 1 lagi 5. Saya dapat 5,212. Kita tengok menggunakan blok asas. Okey, cara kedua kita menggunakan blok asas. Okey, cikgu dah tulis siap-siap kat sini. 2,148 ditambah dengan 48 ditambah dengan 4. Okey, sini dah ada 2,148. Kita just tambah 4 pada nilai sak. Okey, kita perlu tambah 4. Okey, berapa nilai kita dapat? Okey, kita bawa sini 1, 2, 3, 4. Okey, kalau kita tengok kat sini, nilai di tempat star ni sudah lebih daripada 10. Okey, bila dah ada lebih pada 10, kita perlu pindahkan 10 biji ke 10. Okey, so kita padamkan 10. 1, 2, 3. Kita padam kita padam nanti kita letak kat sini. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, yang padan tadi kita gantikan nilai ini untuk dipindahkan di sini. Okey, so kita akan dapat nilai baru kita, iaitu 2,100. Ini akan jadi, ini dah akan jadi 5. Di sini jadi 2. Okey, so nilai dia akan dapat 2,152. Okey, 2,152. Okey, kita teruskan lagi dengan soalan yang seterusnya. Okey, soalan seterusnya melibatkan nilai anu. Okey, ni nilai anu. Okey, kita guna kaedah yang saya akan explain kaedah yang digunakan dalam buku teks ni. Saya akan beri kaedah baru untuk jawab soalan lain. Okey, baiklah. 7,654 ditambah dengan berapa? Hasil dia 8,221. Okey, awak anggap awak tak ada nilai lagi kat sini. Okey,
dengan berapa hasil dia 1. Okey, 4 ditambah dengan berapa hasil dia 1. Okey, dekat sini kita boleh tahu ini adalah lebih daripada 10. Hasil tambahnya adalah lebih daripada 10 sebab 4 lebih besar daripada 1. Okey, so 4 tambah berapa hasil dia. Okey, so kalau satu kat sini, kita boleh agak dekat sini adalah 11 sebenarnya. Nilai dia adalah 11 lepas ditambah. Okey, so macam mana kita nak dapat ini? Kita 11 tolak 4, hasil dia adalah 7. Okey, 4 tambah 7 hasil dia adalah 11. Okey, so kita dapat 7 dekat sini. Okey, seterusnya kita dapat 7 kat situ. Okey, 4 tambah 7 hasil dia 11. Satu di bawah, satu di atas. So 5. Kat sini ada 5 dan 1. Hasil dia adalah 6. Kat sini kita tak tahu berapa, tapi hasil dia adalah 2. Ada 2 kat bawah ni. Maknanya kita boleh agak lah. Kita boleh andaikan dia adalah 12. Kita ada 6 kat sini. Tulis 6. 6 tambah berapa? Kita ambil kira 6 tambah berapa? Hasilnya 12. Kita dapat 6 tambah. Okey, awak boleh agak 6 tambah berapa yang kita dapat? 6 tambah 6. Okey, 6 tambah 6. Kalau nombor kecil kita boleh agak kan? Okey, kita dapat 6 kat sini. Kita dapat 6 kat sini. 2 di bawah, 1 di atas. So kita dapat 6 tambah 1, 7. Tapi hasil yang dijumpai adalah sifar. Okey, so kita boleh agak ni adalah 10. So 7 tambah berapa? Hasil dia 10. Kita boleh agakkan 7 tambah 3. So hasil dia 10. Inilah cara untuk melibatkan anu. Okey, cara lainnya adalah kita akan tengok cara lain yang melibatkan pemilihan. Okey, untuk soalan ni kita salin balik soalan dia. 7,654 ditambah dengan kita gantikan anu ni sebagai A bersamaan dengan 8,021. Okey, kita buat andaian yang melibatkan nilai yang lebih kecil supaya boleh faham macam mana kita nak dapat nilai A daripada dua nombor ni. Okey, so saya anggarkan 7,654 ni saya anggarkan sebagai 3 tambah 4 hasilnya. Okey. Okey, saya bagi kat sini contoh anggaran dia. 7 tambah A hasilnya 9. So kalau kat sini awak boleh agak kan, A tu berapa? Ya, A ni adalah 2. 7 tambah 2 hasilnya 9. Okey, untuk menjawab soalan ini awak perlu kita perlu tengok macam mana 7 operasi apa yang terlibat untuk 7 dan 9 ni yang untuk mendapatkan 2. Okey, operasi apa? Okey, operasi tolak. So untuk mendapatkan A iaitu 2. Okey, A dan 2. Untuk mendapatkan 2, 7, 9. Jadi ditolak dengan 7. Dapat hasilnya 2. Okey, kita dah dapat dekat sini yang kita buat andaian ni. Kita akan gunakan soalan yang betul-betul tadi. Kita pindahkan maklumat yang betul-betul yang kita nak. Okey, so 9 tadi adalah 8,021.
1 ditolak dengan 7 iaitu 7,654. Kita akan dapat A dia. Okey, yang 2 ni sebenarnya A kan. So kita akan 8,021 ditolak dengan 7,654 dan kita akan dapat hasilnya adalah A yang kita carikan. Jadi 10. Okey, 11 tolak 5 6. 9 tolak 6 3. Okey, kita akan dapat 360. Sama kan dengan nilai ni? Sama 367. Okey, dan soalan yang seterusnya. Okey, yang ni anu yang melibatkan soalan anu yang melibatkan contoh yang diberi adalah menggunakan garis nombor. Okey, soalan yang diberi adalah anu tambah 3,900 hasilnya adalah 5,100. Okey, cara yang dibuat adalah dibuat daripada nilai 3,900. Okey, garis nombor daripada 3,900 ke 5,100. Okey, kita yang sini daripada 3,900 ke daripada 3,900 ditambah dengan 3,000 dari 4,900 ditambah lagi 100 dan 100 kita akan dapat hasil dia adalah 5,100. So penambahan berapa daripada 3,900 ke 5,100 ni? Kita boleh tengok kat sini 1,000, 1,100, 1,200. Sangat mudah. Okey, awak boleh guna mana-mana kaedah yang awak rasa senang. Okey, yang kaedah tadi pun boleh. Okey, guna kaedah macam ni pun boleh. Guna kaedah gantikan anu pun boleh. Guna kaedah garis nombor pun boleh. Okey, macam mana kita nak semak jawapan tu betul ke tak untuk garis nombor ni? Okay, cara untuk menyemak ialah, okey, kita dah dapat jawapan dia kan, 1,200 kan. Okey, kita dah dapat yang ni kan, kita tambah. Adakah hasil dia sama dengan 5,100? So 1,000 ditambah dengan 3,900. Sifat tambah sifat, sifat tambah sifat, sifat 9 tambah 2 11, 1 di bawah, 1 di atas, 3 tambah 1 tambah 1 5. Kita dah dapat jawapan hasilnya adalah 5,100. Teruskan lagi dengan soalan yang seterusnya. Okey, ini adalah soalan. Okey, mungkin saya soalan yang seterusnya tadi. Menggunakan dekat-dekat. Okey, mana saya dah explain pasal ini, tapi saya ulang lagi sekali. Kita juga boleh gunakan dekat-dekat untuk penambahan selain daripada garis nombor dan juga bentuk lazim. Okey. Kita akan teruskan tambah melibatkan 3 nombor. Kalau kita tengok dekat sini, saya rasa okey, kalau kita tengok dekat sini adalah ada 3 orang murid sedang bermain
solusi yang Izan punya warna merah. Okey, dia dah bagi maklumat di sini. Okey. Cara pertama yang ditunjukkan adalah menggunakan bentuk lazim penambahan 2 kali. Kita tambah berulang 2 kali. Okey, mula-mula tambahkan 8 dengan 548. Ingat tetap semasa menggunakan bentuk lazim, pastikan awak letak setiap digit tersebut pada nilai betul. Itu 8 tambah 542. 8 ditambah dengan 2 hasilnya 10. 10 sifar di bawah, 1 di atas. 1 tambah 4 hasilnya 5. Dan 5 letak di bawah. Okey. So 500 hasil dia tadi 550 ditambah dengan 3042. Okey. 3042 ditambah dengan sifar 5 ditambah dengan 2 7. 5 ditambah dengan 4 9 dan 3. Inilah solusi adalah 3970. Okey, kita teruskan lagi dengan kira jumlah skop Izan. Izan tu yang berwarna merah. Kita tengok tadi ini warna merah, warna hijau 1, warna oranye 1 dan juga warna biru. Okey. Untuk warna biru ni Izan punya ni Izan warna warna biru, oranye dan juga hijau, biru, oranye dan juga hijau. So 27 tambah 110 tambah 1420. Okay, dia guna kaedah sama itu penambahan sebanyak 2 kali. Baiklah. Okey, ini kita teruskan lagi dengan soalan yang seterusnya melibatkan penambahan ujian algebra. Okey, kalau kita tengok dekat sini, okey, untuk matematik pastikan awak baca setiap petikan. Okey, untuk soalan yang menyelesaikan masalah, untuk awak faham soalan tersebut, awak baca dulu semua. Okey, tips dia awak baca dulu semua soalan dia. Okey, kalau saya suka tengok soalan dulu. Okey, mana-mana pun boleh. Nak tengok jawab soalan dulu pun, tak nak tengok boleh, nak tengok rajah, nak tengok jadual dulu pun boleh. Kalau saya suka tengok soalan. Okay, soalan dia adalah berapakah jumlah roti jagung, vanila dan coklat yang ditempah. So kita tahulah bahawa jadual ni adalah berkenaan dengan roti jagung, roti vanila dan roti coklat. Dan adalah maklumat di dalam ni tentang roti jagung, vanila dan coklat ni. Okey, tengok ke jadual pula. Tempahan roti dan kek. Okey, seperti kita tahu ada roti dan ada kek. Okey, roti jagung 2406, roti vanila 302, roti coklat 54, roti kek cawan 3547, wafer 199, roti jagung 49. Okey, di sini kira jumlah. Berapakah jumlah? Awak kena tahu kalau jumlah dia adalah hasil tambah. Okey, jumlah adalah penambahan. Kita tambah macam biasa. 2406, 302 dan 54. Dekat sini dia tekankan untuk awak dahulukan pelengkap 10. 6 dan 4 adalah pelengkap 10. Okey, kita dah dapat 10. Kita terus tambah 2. So lebih mudah, lebih cepatlah. So 6 tambah 4 10, tambah 2 12, 2 di bawah, 1 di atas. 1 tambah 5 6, 4 tambah 3 7 dan 2. So kita dapat 2762. Yang ni kita terus dalam satu bentuk lazim. Okey, macam yang tadi kita buat, kita kira 2 nombor. Yang ni kita terus satu pengiraan untuk lazim. So jumlah roti jagung vanila dan coklat yang ditempah adalah 2762. Teruskan lagi. Soalan seterusnya dia tekankan tambah 2 digit yang sama dahulu. So kalau 2 digit yang sama ini 9 tambah 9. Okey, kita akan senang untuk menambah 9 tambah 9 hasilnya 18. 18 ditambah dengan 7 hasilnya 25. Okey, 5 di bawah, 2 di atas.
Okey, kat sini pun sama. 4 tambah 4 adalah 8. Tambah lagi 2, 10. Okey, dah ada pelengkap 10 sebenarnya. Sebenarnya pelengkap 10 tak sebenarnya 2 nombor. Kadang 3 nombor pun ada. Contoh dia 4 tambah 2 berapa lagi? 5 3 2 4 5 1. Banyaklah pelengkap 10 yang melibatkan 3 nombor. So bila awak selalu buat latihan matematik, awak akan tahu benda macam ni. Okey, awak akan automatik akan boleh jawab dengan cepat. Awak boleh lihat dengan cepat nombor-nombor pelengkap 10 ni. Jika dia ada 4, 4, 2, 10 tambah 6, 16. So 6 di bawah 1 di atas. 5 tambah 1 tambah 1, 7. So kita akan dapat 3,765. Teruskan lagi dengan soalan yang melibatkan penambahan sifatu. Saya guna Jamboard ya, lebih senang. Okay, ini kita dah bincang, yang ini kita dah bincang. Okay, baiklah. Okay, untuk yang ni kita tengok dekat sini, kita boleh tengok gambar dekat sini. Ini adalah isi padu satu jak air iaitu 3,500 liter, dan satu jak air ni satu jak yang besar dan juga satu botol air. Okay. Kita perlu tambah ketiga-tiga isi pada air ni menggunakan kaedah penambahan dua-dua nombor. Okey, penambahan berulang. Okay, kita mulakan 7,500 ditambah dengan 6,675, 5 tambah sifar 5, nanti tambah sifar 7, 6 tambah 5 11, 1 di bawah 1 di atas, 1 8. Okey, hasilnya kita tambah lagi dengan 1,680. 5 tambah sifar 5, 7 tambah 8 15, 5 di bawah 1 di atas, 6 tambah 1 tambah 1 8, 8 tambah 1 9. Kita akan dapat hasilnya 9,855 mililiter. Okey, baiklah kita guna. Okey, yang ini yang melibatkan anu menggunakan garis nombor. Dapat 3,084 tambah 856 tambah anu bersamaan dengan 5. Okey, kita tambah dia tambah dulu yang ni. Kita dapat hasil 3,980. Okey, dapat 3,980 ni dia buat dalam kita nilai nombor. Nilai garis nombor iaitu 3,980 ke 4,000 adalah penambahan 2, dan daripada 4,000 ke 5,000 adalah penambahan 1,000. So kita boleh hasil adalah antara 1,000 dengan 20 ni adalah tambahnya adalah 1,020. So di sini kita dapatlah jawapan anu ini, iaitu anu ni adalah 1,020. Okey. Cara lain adalah ada beberapa cara untuk anu, seperti meletakkan mengandaikan dengan nilai kecil yang saya tunjuk tadi. Okey, andaian dia akan jadi hasilnya adalah 5,000 akan ditolak dengan 896, ditolak dengan 3,084, hasilnya adalah hasil daripada tolak tu akan dapat jawapan di sini. Tetapi kita banyakkan murid di situ menjawab melibatkan tambah. So kaedah ni adalah lebih baiklah untuk melibatkan tambah. Okey, tambah dulu dua nombor di hadapan. Hasil tambah ni awak buat dalam bentuk garis nombor daripada nilai 3,980 ni, nilai tambah ni ke hasil keseluruhan dia. Okey, cara macam ni cikgu rasa lebih senang untuk awak faham dan lebih senang untuk awak dapat jawapan. Kita teruskan lagi. Okey, saya tunjukkan lagi contoh beberapa soalan yang melibatkan anu. Okey, kat sini 7 tambah berapa, hasil dia 9.
So kita boleh agak kat sini, 7 tambah 2 hasilnya kita akan dapat 9. Okey, so di sini adalah 2. 1 tambah berapa hasilnya? 3. 1 tambah 2. So kita akan dapat jawapan dia adalah 22. Soalan seterusnya sama juga dekat sini. Berapa tambah 4 hasilnya 6? Okey, kita akan dapat 2. Okey, 2 tambah 4 hasilnya 6. Sini sifar tambah 1 hasilnya 1. So untuk jawapan dia. Okey, senang sahaja. Okey, yang ini pula. Okey, berapa tambah 2 hasilnya 2? Okey, apalah sifar kan? Okey, ni pun sama sifar. Yang ni berapa tambah 3 hasilnya 7? So kita boleh agaklah 4 tambah 3 hasilnya 7. So kita akan dapat 4 sifar. So 400. Okay, ni senang saja. Cuma yang ni saja mungkin yang agak susah sikit. Soalannya adalah 100. Daripada sini jarak ke sini adalah penambahan 100. So kita akan dapat 225. Sini 325, 425, 525. Okey, 250 kita tambah 2. So dekat sini kita akan dapat 1, 2, 3, 4. So tambah 100 kan? Kita akan dapat 100, 200, 300, 400, 2. So kita akan dapat Y tu 402. So ini menggunakan garis nombor. Cara yang kedua, kita gunakan bentuk lazim iaitu 125 ditambah dengan, kita buat kotak-kotak. Okey, kita buat kotak-kotak. Okey, hasil dia adalah 527 pun boleh juga. So dekat sini 5 tambah berapa? Kita beragak 5 tambah 2 dapat 7. So 2. Okey, 2 tambah berapa? Dapat 2. Okey, tak perlu tambah apa-apa lah, dah 2. Okey, 1 tambah berapa? Hasil dia 5. Okey, 1 tambah 4. Kita juga dapat 402. Okey, cara yang seterusnya kita anggarkan nilai 125 tambah Y dan 5 bersamaan 527 tu ke satu nilai yang kecil. Okey, contohnya saya buat 125 saya anggarkan adalah 3 tambah berapa, ni adalah anu, dan hasil dia sebab 7. Contoh macam tadi. Okey, so kita akan dapat dekat sini adalah 3 tambah 4. Kita boleh agak kat sini adalah 4. Okey, so macam mana 3 dan 7 ni dia dapat hasil 4 ni? Diguna operasi apa untuk dapat hasil 4 ni? Diguna operasi tolak, iaitu 7 tolak 4. So kita boleh letak 7 tolak 4, hasil 7 tolak 3 hasil dia 4. 7 tolak 3 hasilnya 4. Okey, step yang seterusnya kita hanyalah gantikan nilai yang asal dia tu. 3 adalah 125, 7 adalah 527. So dekat sini kita akan ganti, kita akan tulis 500 balik. Okey, 7 ni adalah nilai sebenar dia adalah 527 tolak 3. 3 ni nilai dia sebenar 125. 125 hasilnya adalah, kita kena tolak lah, 527 tolak 125.
So 5 tolak 2, 7 tolak 5, 2 tolak 2 sifar. So sama, jadi kita akan dapat 402. So ketiga-tiga kaedah ni akan dapat hasil yang sama. So kaedah mana yang awak suka, kaedah mana yang awak selesa, awak guna kaedah tu. Okey, itu sahaja. Terima kasih, bye bye. Assalamualaikum.